Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kisah kita pada kali ini saya nak sharekan tentang satu kes yang pernah berlaku pada tahun 2018. Yang mana kes ni melibatkan seorang ibu muda yang syarat mengandung pada masa tu dan dia dibunuh dengan kejam tau. Dah tu si pembunuhnya ni pergi belah perut dia, ambil baby tu dan konon katanya dialah yang melahirkan baby tu. Tragis tau. Bayangkan pun dah seram dah. Ya Allah, saya tak boleh bayang lah macam mana dia yang menghadapi saat-saat tu. So saya nak pesan awal-awal, kisah ni memang sangat tragik. Jadi saya fahamlah kalau ada setengah pihak tu yang macam tak boleh nak dengar kan. Jadi korang bolehlah skip untuk video kali ni. Okay? Oh, sebelum tu untuk korang yang berkenan dengan tudung yang saya pakai kali ni, korang bolehlah pergi dapatkan tudung ni dekat Shopee. Saya akan tinggalkan link Shopee-nya dekat ruang description dekat bawah. Tudung ni macam selesa tau. Dia lembut je, lepas tu senang bentuk. Nak gosok pun senang. So jangan lupa untuk dapatkan tudung ni dekat Shopee. Jadi tak payah nak lengahkan masa, jom kita mula. Okey, nama wanita malang yang kita maksudkan ni adalah Marlene Ochoa Lopez. Dia dilahirkan pada 16 November 1999. Dia berasal daripada Guerrero, Mexico dan ayah dia bernama Arnold. Jadi masa Marlene ni kecil lagi, ayah dia dah pindah ke US untuk cari peluang kerja, peluang untuk ubah nasib hidup dia orang sekeluarga. So ayah dia pun pergilah ke US, cari tempat tinggal, cari kerja yang stabil. Dah dapat semua tu, barulah dia bawa isteri dia, iaitu Raquel, untuk tinggal bersama-sama dia dekat US sana. Masa tu Marlene dan juga adik-beradik dia yang lain masih lagi tinggal di Mexico tau. Diorang tinggal dekat Mexico sana dalam 5 ke 6 bulan macam tu. Barulah mak ayah dia ni bawa diorang adik-beradik untuk pindah sama-sama menetap dekat US sana. Pada masa tu, diorang menetap dekat Illinois yang ada di daerah Chicago. Keluarga Marlene digambarkan Marlene ni sebagai seorang yang periang. Dia selalu gelak, seorang yang mudah mesra dan dia sendiri pun ramai sangat kawan. Lelaki ke perempuan ke, semua dia kawan. Okey, dah pindah dekat Chicago tadi, dia nampaklah kesusahan mak dan juga ayah dia ni. Yelah nak kena pindah dekat tempat orang kan. Semata-mata untuk bagi kehidupan yang baik untuk dia dan juga adik-beradik dia yang lain. So masa tu Marlene nekat. Dia nak fokus dengan pelajaran dia, dia nak masuk college dan dia nak kerja dalam kerjaya yang dia minat. Yang mana pada masa tu dia bercita-cita untuk menjadi seorang fashion designer. Okey, masa Marlene berumur 15 tahun, dia kenal dengan seorang lelaki yang bernama Giovanni Lopez. Mula-mula kenal tu pun, diorang dah sama-sama jatuh hati dah. Cinta pertama macam tu. Dan tak lama lepas tu, diorang bercinta. Bercinta tak lama pun. Dan diorang bercinta tak lama tau. Diorang terus berkahwin. Okey, setahun lepas diorang berkahwin, diorang dapat seorang anak lelaki yang diorang bagi nama Joshua. So pada masa tu, diorang sekeluarga ni sangat bahagia. Marlene time tu, dia masih remaja tau. Mungkin umur dia dalam 16 ke 17 tahun macam tu. Okey, macam yang saya cakap sebelum ni, Marlene ni dia seorang yang bercita-cita tinggi. Dia tak putus asa untuk kejar cita-cita dia. Walaupun dia dah ada suami sekarang ni, dah ada anak. Tapi dia tetap juga teruskan pengajian dia pada masa tu. Gigih lah kan. Saya boleh faham tau apa yang dia rasa. Yelah, dulu pun saya macam tu juga. Saya ada seorang anak, baru je melahirkan seorang anak kan. Dan kita ada baby, lepas tu nak pergi sekolah lagi, masuk ke sambung belajar kan. So bagi saya sebenarnya macam tak susah mana pun. Cuma yelah, bagi orang yang tak mengalami benda tu, yang tengok je, memang diorang akan cakap, ui gigihnya, susahnya macam tu. Tapi sebenarnya okey-okey je. Okey, pada tahun 2018, 3 tahun lepas dia dapat anak pertama, Joshua tadi, masa tu Marlene berumur 19 tahun dan dia mengandung lagi sekali. Diorang sekeluarga ni super excited untuk sambut baby baru diorang. Dalam masa yang sama, Marlene ni kan masih lagi belajar kan, sambung study tadi. So dia sedarlah yang kalau dulu dia ada seorang je anak, mungkin dia boleh handle lagi. Tapi sekarang ni dia dah nak tambah anak dah. Nak ada 2 orang anak, mungkin dia perlukan bantuan. Dia sedar mungkin akan lebih mencabar lah lepas ni. Nak kena jaga anak lagi, nak kena study lagi. Jadi masa tu, dia join satu grup Facebook ni yang dia bagi nama Help a Sister Out. Grup Facebook ni sebenarnya diorang tubuhkan untuk tolong mak-mak yang mengandung. Sama-sama tunggu masa untuk bersalin. Lepas tu diorang akan tolonglah antara satu sama lain.
Yang mana benda tu macam bagus lah kan. Jadi Marlene, dia pergi join Facebook group ni sebab dia nak dapatkan nasihat ataupun support daripada orang-orang yang senasib dengan dia. Nanti bolehlah dia belajar sikit sebanyak kan. Macam mana nak handle study lagi, nak handle anak lagi. Dah tu bolehlah juga dia tanyakan yang mana mak-mak yang ada pakaian baby yang lama-lama macam tu kan. Dah tu dia orang nak jual murah-murah, so bolehlah dia beli. Tak pun mungkin dia boleh dapat free je. Kat Malaysia ni pun ada kan grup-grup yang support macam tu. Dalam Facebook group ni juga sebenarnya ada seorang wanita yang bernama Clarissa Figueroa. Sebelum tu kita kenal dulu siapa Clarissa ni. Okey, Clarissa ni dia berumur 46 tahun pada masa tu. Yang konon katanya dia pun tengah mengandung sekarang ni dan akan melahirkan baby dalam bulan 5. Clarissa dia ada beberapa orang anak tau. Tak jelas sangat total anak dia berapa. Cuma yang diberitahu, dia ada seorang anak perempuan yang bernama Desiree dan Desiree sendiri berumur 25 tahun pada masa tu. Dah tu dia ada seorang anak lelaki yang bernama Xander yang berumur 20 tahun. Dan kedua-dua anak dia ni tinggal dengan Clarissa tu tau. Dan katanya dia ada 2 orang lagi anak perempuan dan 2 orang anak perempuan dia ni sebenarnya pasangan kembar tau. Dan pasangan kembar ni adalah kakak kepada Xander dan juga Desiree tadi. Sebab dia adalah anak Clarissa hasil daripada perkahwinan dia yang dulu. Okey, pada tahun 2018, Xander, satu-satunya anak lelaki Clarissa, dia meninggal dunia pada umur 20 tahun. Punca kematiannya pula adalah natural death. Dah sampai ke ajal macam tu lah. Sebenarnya berita ni sangat-sangat bagi impak kepada Clarissa. Dia tak terima yang anak dia meninggal dunia. Dan beberapa bulan lepas kematian anak lelaki dia, dia nekat. Dia nak mengandung lagi. Dan dia nak mengandungkan anak lelaki tau. Boleh pula dia nak pilih-pilih macam tu. Okey, pada bulan Oktober 2018, Clarissa bagi tahu family dia yang dia mengandung. Anak dia yang perempuan tadi, Desiree tu pun terkejut tau. Macam mana mak aku ni boleh mengandung? Mak aku ni dah ikat dah tiup fallopian dia tu. Ataupun tiup peranakan macam tu lah kan. Dan biasanya kalau dah ikat dah tiup peranakan tu, tak mungkin boleh mengandung lagi tau. Impossible. Siapa cakap kejadian Tuhan. Cuma pada masa tu, Desiree ni macam diam je. Dia tak cakap apa-apa. Tak komen lebih. Dia terima je apa yang mak dia cakap. Mak dah ngandung. Okeylah, ngandung je lah. Jadi dalam tahun 2018 tu, Clarissa dia selalu post tentang anak yang kononnya dia tengah kandungkan tu. Dia siap post gambar ultrasound lagi. Maunya orang tak percaya kan dia tengah mengandung sekarang ni. Dah tu dia pergi post gambar bilik baby dia yang dia dah prepare, katil, pakaian baby, banyak lagi lah yang dia macam nak bagi tahu orang semua yang kata dia ni tengah mengandung. Okey, dah dia pergi post dekat FB tadi, kawan dia yang ada kat FB pun tanyalah kan, macam mana kau boleh mengandung? Bukan kau dah ikat ke tiup peranakan kau? Dan dia jawab apa tau? Dia cakap, hari tu aku ada buat pembedahan appendix. Dan masa doktor buat operation tu, dia ada nampak lah ada satu sistem ni dekat ovari aku. So, doktor tadi dia terpaksa buka ikatan tu dulu. Dan lepas dah siap dah pembedahan semua, doktor tadi lupa pula nak pasang balik sistem yang dimasukkan. Okey, doktor-doktor sekalian, silalah berhujah. Tak pun nurse-nurse yang tonton video ni kan. Lagipun saya bukan doktor nak komen banyak. Cuma saya macam terfikirlah juga, pembedahan appendix dengan saluran peranakan tu, dia bersambung ke? Tak boleh nak komen lebih sebab bukan bidang kita kan. Okey, pada 5 Februari 2019, Clarissa join grup yang sama yang Marlene tadi join. Grup Help a Sister Out tu kan. Jadi pada 5 Mac 2019, Clarissa post dalam grup Facebook tu, siapa due bulan 5. Sebab dia cakap yang dia kan due bulan 5 kan. So macam nak cari geng lah macam tu. Dia cakap, hey, kat mana kita pun punya mak-mak bulan 5 macam tu. Sekali fikir creepy tau. Sebab sebenarnya pada masa tu dia tengah mancing tau. Itulah sebahagian daripada dia punya plan untuk dapatkan baby dan gantikan anak dia yang dah meninggal tadi. Jadi bila Marlene tengok je post tadi, dia reply lah. Dia cakap dia due bulan 5 nanti. So dia orang berdua balas mesej dekat Facebook. Dan tak lama lepas tu, Marlene dia ada post dekat Facebook group tu dan tanyakan siapa-siapa yang ada nak jual baju-baju lama baby. Ataupun mungkin ada yang nak buat giveaway ke. Dia nak katanya.
Dan Clarissa reply, dia cakap dia ada baju baby lelaki yang dia dah nak bagi orang. Apa lagi, Marlene tadi pun tak lepaskan peluang lah kan. Dia pun berbalas mesej dengan Clarissa tu secara private. Dan pada masa tu, Clarissa minta si Marlene ni untuk pergi ke rumah dia pada 1 April 2019. Yang mana sebulan sebelum due Marlene bersalin. Okey, sebelum tu, pada 1 April, Clarissa tadi dia dah bagi tahu dah dengan anak dia, anak perempuan dia, Desiree, yang mana dia minta tolong Desiree ni untuk carikan seorang perempuan yang tengah mengandung, dah tu bunuh dia dan keluarkan bayinya untuk diorang ambil. Dan Clarissa cakap apa? Nanti bayi tu dia dengan boyfriend dia yang bernama Piotr Bobak, kalau tak salah, saya pun tak tahulah baca macam mana ni, tapi kita akan panggil dia dengan nama gelaran Bobak je, okay? Okay, Clarissa cakap dia dengan Bobak akan jaga baby tu. Tapi diorang akan buat macam Clarissa lah yang melahirkan baby tu. Yang peliknya, Desiree ni dia boleh setuju tau. Padahal umur dia dah 20 lebih tadi kan, 25 dah. Macam mana dia tak boleh nak fikir yang benda tu salah? Dah tu Desiree ni dia pergi cerita dengan boyfriend dia tau. Dia cerita kata mak dia minta tolong dia untuk bunuh seorang perempuan mengandung. Dah tu keluarkan bayi dan ambil bayi tu. Boyfriendnya Desiree tadi pun terkejut lah kan. Korang ni biar betul benda korang ni. So BF dia pun marah. BF dia warning Desiree ni, kau jangan nak buat kerja-kerja jenayah macam tu. Kalau aku tahu je korang betul-betul buat kerja ni, aku akan report polis. Okey, pada 1 April, macam yang dijanjikan, Marlene tadi pun pergilah ke rumah Clarissa. Sampai di sana, dia jumpa dengan Clarissa, Desiree dan juga boyfriendnya Desiree. Katanya masa tu, dia orang pergi lepak dekat basement, yang mana baju-baju baby yang Clarissa ni nak bagi dekat Marlene tu sebenarnya ada dalam kotak yang ada dekat ruang basement tu lah. Masa tu, boyfriendnya Desiree ni ada cakap, kata Desiree dengan Clarissa ni nampak macam pelik je. Kejap-kejap dia orang bisik, seolah-olah macam berahsia. Ada sesuatu yang aneh yang berlaku. Dah tu diorang berdua masuk ke dalam bilik. Tak tahulah apa yang diorang bincangkan. Dan tak lama lepas tu, diorang keluar daripada bilik. Boyfriendnya Desiree ni perasan yang Desiree nampak macam gementar tau. Dia dah gelisah dah, tak senang duduk. Dan time ni lah, boyfriend si Desiree ni fikir, Desiree ni macam pelik semacam je. Kau jangan nak buat hal dengan budak perempuan ni Kalau betul lah korang buat hal, aku report polis. Dah tu, dia pun pergilah jumpa dengan Desiree ni kan. Pergi bercakap dengan Desiree berdua je lah. Dia pergi bagi warning dekat Desiree tu. Kalau kau buat hal-hal yang salah, kau buat juga plan gila kau tu, aku akan report polis. Dan Desiree cakap apa? Tak adalah, gurau je hari tu. Bukan betul-betul pun, tak ada apa-apa, jangan risau. Dah, settle urusan Marlene tadi, dia pun balik rumah. Lepas pertama kali Marlene jumpa dengan Clarissa, Marlene dapat banyak sangat barang-barang baby. Of course lah dia percaya kan yang kata Clarissa ni baik dan tak ada niat jahat pun dengan dia. Dan tak lama lepas tu, Marlene tadi ditanya lagi Clarissa, kokok lah ada lagi baju-baju ataupun barang-barang baby yang dia nak let go macam tu kan? Kalau ada lagi kan rezeki. Dan Clarissa, peluang datang lagi. Lagipun plan dia still on. Dah tu, dia bagi tahu Marlene, oh yelah, sebenarnya aku ada lagi beberapa baju ni yang aku nak bagi orang. Nantilah kalau kau nak, datanglah rumah, ambil baju-baju ni. Jadi pada hari Selasa, 23 April 2019, baru lagi kan, dalam 2 minggu nak sampai due bersalinnya Marlene ni, pagi tu macam biasa dia pergi ke sekolah. Dan petang tu dia plan untuk pergi ambil anak dia, Joshua tadi. Joshua tadi ada dekat tadika ke macam itulah. So lepas kelas, Marlene tadi pun pergi ke rumah Clarissa dulu. Nak pergi ambil pakaian baby dulu seperti yang dijanjikan. Lepas tu barulah pergi ke sekolah anak dia untuk ambil anak dia. Dan jarak antara rumah Marlene dengan rumah Clarissa ni boleh tahan jauh jugalah. Sebab katanya lebih kurang dalam 6 ke 10 kilometer. Jadi Marlene sampai je ke rumah Clarissa tadi dan start daripada situlah semua orang yang kenal dengan Marlene dah tak dengar kabar berita daripada dia dah. Petang hari itu, Giovanni, suami kepada Marlene, dia terima panggilan daripada Taska. Kata Joshua masih ada kat sekolah sekarang ni. Maknya Joshua tak datang pun untuk ambil Joshua petang tu. Giovanni tadi pun terkejut lah kan. Kenapa tak ada pesan apa-apa pun? Tak ada cakap apa pun? Tak boleh nak pergi ambil anak petang tu? Biasanya Marlene akan bagi tahu kalau dia tak boleh nak pergi ambil anak ke, kalau ada hal ke apa, dia akan bagi tahu dulu dengan suami dia supaya senanglah suami dia nanti boleh pergi ambil Joshua. Ini senyap je.
Jadi Giovanni ni pun rasa pelik kan. Dia call Marlene, tak dapat. Dia call ahli keluarga Marlene, tanya ada khabar tentang Marlene tak? Marlene ada call orang tak? Tapi semua mereka cakap tak ada. Tak ada kontak lagi hari ni. So, family diorang pun risau juga pada masa tu. Diorang buat anggapan mungkin ada sesuatu yang dah berlaku dengan Marlene. Lagipun Marlene tengah sarap mengandung pada masa tu kan. Jadi mungkin dia dah sakit perut ke apa, dah pergi ke hospital dan telefon dia pula tak ada dengan dia. So sebab itulah orang telefon dia pun dia tak boleh nak angkat telefon tu. Jadi family Marlene pada masa tu dia ambil inisiatif untuk call beberapa buah hospital yang ada dekat daerah dia. Dia tanyakan kod-kod ada terima pesakit seorang perempuan remaja yang syarat mengandung dan namanya Marlene. Tapi tak ada satu pun hospital yang terima ciri-ciri pesakit macam tu. Start daripada situlah family dia mula fikir, entah mungkin ada sesuatu yang tak kena kot yang dah berlaku sekarang ni. So banyak jugalah anggapan yang diorang buat. Marlene ni kena culik, Marlene ni ada berlaku kemalangan. Dan diorang juga ada syak yang Giovanni tu ada buat sesuatu dengan Marlene. Sebab katanya hubungan Giovanni dengan Marlene pada masa tu tak berapa elok. Diorang macam adalah masalah rumah tangganya kan. Tapi tuduhan ni disangkal habis-habisan oleh Giovanni. Dia cakap tak mungkin dia tergamak untuk buat sesuatu macam tu, sesuatu yang buruk pada isteri dia yang tengah mengandungkan anak dia. Okey, pada hari yang sama juga, Giovanni pergi ke balai polis dan report tentang kehilangan isteri dia. Tapi macam biasa, sebab kehilangan isteri dia tu tak sampai lagi 24 jam, jadi pihak polis tak layan sangat dengan report tu. Katanya dia diminta untuk tunggu selama 24 jam dulu. Kalau tak balik juga, barulah datang report. Esoknya tu, pada 24 April, Giovanni pergi balik dekat balai polis sana dan buat report. Kali ni report dikeluarkan dan pihak polis terus buat siasatan untuk kes ni. Tapi keluarga Marlene ni, dia agak tak puas hati lah dengan pasukan penyiasat. Diorang tak puas hati dengan perkembangan info kes ni. So diorang upah penyiasat persendirian yang boleh bercakap bahasa Spanish. Sebab diorang sekeluarga ni sebenarnya lebih fasih bahasa Spanish. Katanya penyiasat upahan dia tu akan menyiasat kes ni selama 36 jam tanpa henti. Jadi penyiasat persendirian tu lah yang mula-mula jumpa yang kata Marlene ni ada berchatting dengan Clarissa untuk pergi ambil baju baby dekat rumah Clarissa. So mungkin Clarissa adalah orang yang last yang jumpa dengan Marlene. Jadi penyiasat persendirian tadi pun kumpulkan semua bukti-bukti yang dia dah ada tu kan. Dan mereka serahkan semua bukti tu kepada pihak polis Chicago. Tapi pelik juga tau. Katanya pihak polis tak ambil pot sangat dengan bukti-bukti tu semua. Diorang abaikan bukti tu semua dan diorang cuma cakap, okay, nanti kita orang akan check, tengok macam mana. Mungkin ada satu perasaan polis ni tau, yang mana kita dah nak cuba untuk tolong polis permudahkan urusan diorang. Lagipun itu kan penyiasat persendirian kan. Kerjanya macam polis lah menyiasat kan. So mungkin diorang fikir kau ni macam cuba nak ajar aku cara buat kerja je. So macam ada, yelah, tak puas hati lah dekat situ. So mungkin pihak polis masa tu dia ada perasaan yang gitu tau. Perasaan apa ya yang macam tak puas hati tau. Orang cuba nak mengajar kita buat kerja kita kan. Perasaan apa tu? PS kot. Bodoh sombong. Suka hati kau. Okay, dalam masa yang sama, pada 23 April, hari Marlene tadi hilang kan, pihak polis terima satu panggilan telefon daripada seorang perempuan dan perempuan tu cakap dia baru je melahirkan anak dekat rumah dan baby ni tak bernafas sekarang ni. Anak dia dah biru. Ya, perempuan ni adalah Clarissa. Tak lama lepas tu, pasukan emergency tadi pun sampailah ke rumah Clarissa ni. Ada seorang pegawai cakap, masa dia sampai je dekat rumah Clarissa tadi, diorang nampak ada seorang bayi lelaki yang dah biru. Jadi diorang cepat-cepat cuba sedaya upaya untuk selamatkan baby tu. Dah tu diorang bawa bayi tadi dengan Clarissa sekali dekat hospital yang berdekatan. So pada masa tu, diorang pergi ke Chris Medical Center yang ada di Oak Lawn. Okey, doktor yang periksa Clarissa dan juga baby ni beritahu yang dia nampak keadaan Clarissa pada masa tu penuh dengan darah. Muka dia penuh darah, baju dia, tangan dia, semuanya penuh darah. Tapi bila periksa keadaan kesihatan Clarissa, dia tak nampak pun macam orang yang baru je lepas bersalin. Cuma doktor pada masa tu dia tak fikirlah sesuatu yang negatif kan. So dia tak report benda ni kepada pihak polis. Okey, bayi lelaki tadi pula dah sampai dekat hospital je,
dia dah dalam keadaan kritikal dah. Bayi tu mengalami kerosakan otak yang sangat teruk sebab kekurangan oksigen untuk sampai ke otak. Dan pada masa tu, doktor yang rawat baby ni, dia dah beritahu awal dah. Yang kata baby ni macam tak ada harapan untuk hidup. Dalam masa yang sama, si Clarissa ni, dia boleh bagi nama baby tu dengan nama Xander. Ingat lagi tak, anak lelaki dia yang meninggal dunia tu, namanya Xander kan? So, seolah-olah macam dia nak gantikan baby ni dengan anak lelaki dia yang dah meninggal tu. Creepy betul lah. Dah tu, lepas konon katanya dia yang melahirkan, masa dekat hospital tu, Clarissa ni boleh tahu dia terfikir, dia pergi ambil gambar dia dengan baby tu, tengah pegang baby, dan ada dekat hospital pada masa tu, dia pergi post dekat Facebook. Yang konon katanya dia dah selamat melahirkan. Padahal dia yang bunuh mak kepada baby tu. Okey, beberapa hari lepas tu, si Clarissa tadi, dia pergi buat GoFundMe. GoFundMe page ni memang sangat popular lah dekat sana. In case kalau berlaku kematian ke apa, diorang akan buat GoFundMe untuk tampung perbelanjaan pengebumian nanti. Faham tak? Bayi tu belum meninggal tau. Tapi dia dah siap-siap dah pergi buat GoFundMe. Okey, pada 7 Mei 2019, salah seorang kawannya Marlene, dia pergi buat report. Dia cakap kemungkinan Clarissa ni ada kaitan dengan kehilangan Marlene. So, pada masa tu dia pergi tunjukkan bukti-bukti dekat Facebook yang diorang ni berchatting. Lepas tu nak pergi ke rumah Clarissa untuk dapatkan baju baby. Padahal bukti-bukti tu semua adalah bukti yang sama yang si penyiasat persendirian tadi dah serahkan kepada pihak polis. Okey, lepas pihak polis dapat report daripada kawannya Marlene tadi, masa tu barulah pihak polis ni pergi ke rumah Clarissa untuk pergi buat siasatan lebih lanjut lah. Bila pihak polis sampai je dekat rumah Clarissa tadi, dia ketuk pintu. Dan pada masa tu, Desiree yang buka pintu. So pihak polis tanyalah, ada nampak wanita ni tak? Dia tunjuk gambar lah kan. Dan Desiree cakap, tak ada. Dah tu pihak polis tanyalah, Clarissa kat mana? Dan Desiree cakap, mak dia sekarang ni ada dekat hospital sebab baru je bersalin. Masa tu pihak polis dah mula syak dah. Ada seorang perempuan yang syarat mengandung hilang. Dan tiba-tiba je Clarissa tadi bersalin. Betul ke tu anak Clarissa? Entah. Jadi pihak polis tadi pun dia mula pergi ambil DNA daripada Giovanni, suami kepada Marlene. Dan dalam masa yang sama juga, dia pergi ambil DNA baby yang kata anak Clarissa baru lahirkan tu. Dah, dia pergi cek, cuba padankan dan keluar result. So, macam yang kita fikirlah. Confirm lah itu, baby itu adalah anak Giovanni dan juga Marlene. Jadi pada 14 Mei 2019, 3 minggu selepas Marlene ni dilaporkan hilang, pihak polis dapat warrant geledah untuk pergi geledah rumah Clarissa. Masa polis sampai je dekat rumah Clarissa, mereka jumpa dengan teman lelaki Clarissa yang tengah bersihkan karpet pada masa tu. Apa nama teman lelaki tadi? Bobak kan? Bobak tadi, dia nampak je pihak polis tu datang, air muka dia dah lain dah. Habislah. Kantoi ni. Dah lah dia tengah bersihkan karpet. Bahan bukti lagi tu. So, pada masa tu, pihak polis masuk ke dalam rumah, pergi geledah rumah dia. Dan pihak polis berjaya jumpa ada beberapa kesan titisan darah dekat beberapa tempat dalam rumah tu. Dah tu, pihak polis pergi pula dekat ruang belakang rumah. Dekat sanalah, diorang jumpa ada beberapa tong sampah dan ada dalam satu tong sampah tu, diorang jumpa mayat Marlene. Diorang jumpa mayat Marlene dalam keadaan talinya ni masih lagi terjerut dekat leher. Kesian sangat. Dan pihak polis terus telefon keluarga Marlene dan bagi tahu kata diorang dah jumpa dah mayat Marlene. Cuma diorang minta untuk ahli keluarga ni datang dan juga buat pengecaman mayat. Dalam masa yang sama, diorang dapat tahu kata anak Marlene ni masih lagi hidup dan ada dekat ICU sekarang ni. Diorang namakan baby tu sebagai Giovanni Hadiel. So pada masa tu, keluarga Giovanni dan juga keluarga Marlene ni, dia jaga baby tadi secara bergila-gila. Diorang bagi sepenuh perhatian kepada baby tu dengan harapan baby tu masih lagi ada peluang untuk pulih. Sebenarnya, otak baby tu dah memang tak berfungsi langsung tau. Dan dia sendiri pun bergantung hidup dengan mesin je. Pada 14 Jun 2019, 2 bulan selepas baby tadi bertaruh nyawa, akhirnya keluarga Giovanni dan juga keluarga Marlene ni dah sepakat untuk tanggalkan life support yang baby tu tengah guna. Jadi, kalau dah buang life support nanti,
meninggal lah. Diorang semua pun macam, yelah dah redha kan. Satu hal lagi, semua tu kan macam costly. Mahal. Okey, dalam masa yang sama, Clarissa, Bobak dan juga Desiree ditangkap. Masa kena tangkap tu, barulah diorang diceritakan apa yang sebenarnya dah berlaku. Mental apakah ini? Sampai sanggup pergi belah perut orang tu semata-mata untuk curi bayi. Diorang cerita pada hari kejadian tu, lepas Marlene balik daripada sekolah, dia datang ke rumah Clarissa. Datang rumah Clarissa tu untuk pergi ambil baju macam itulah. Dan sebenarnya, itu adalah kali kedua atau kali ketiga dah Marlene pergi ke rumah Clarissa. Jadi Marlene dah selesa dah dengan Clarissa. Dan dia percaya takkan ada benda buruk yang bakal berlaku. Yelah, siapa-siapa pun takkan terfikir kan ada benda yang macam gini nak berlaku. Okey, sampai je dekat rumah Clarissa tadi, Clarissa dengan Desiree ada dekat rumah. Diorang pun ajak Marlene tadi masuk ke dalam rumah dan duduk dekat atas sofa, borak-borak kejap. Dah tu Clarissa dengan Desiree ni pergi ke dapur untuk pergi ambil baju katanya. Sebenarnya diorang pada masa tu berbincang tau. Diorang pergi bincang dekat dapur sana macam mana cara untuk habiskan Marlene. Clarissa plan dia akan cekik Marlene dengan tali, dan bila dah Marlene tadi dah meninggal, barulah diorang akan pergi ambil pisau dapur dan belah perut Marlene untuk keluarkan baby. Dah tu, Clarissa dengan Bobak tadi, dia akan jagalah baby tu. Buat macam baby dia. Pelik juga tau. Macam mana si Desiree ni dia boleh terfikir, yelah boleh setuju dengan plan maknya ni. Seolah-olah macam dah tak ada akal sihat lagi dah. Nak berfikir dengan waras tu dah tak boleh dah. Ataupun mungkin juga dia fikir itu je cara untuk membahagiakan maknya. Mungkin lepas kematian adik dia, Xander tadi kan, adik lelaki dia, mungkin mak dia ni jadi depressed ke, jadi macam murung ke apa kan. Sebab itulah dia fikir dia akan buat apa saja untuk membahagiakan mak dia. Bagus betul lah. Anak yang, yelah, taat perintah ibu. So masa tu, diorang follow apa yang diorang rancang. Desiree alihkan perhatian Marlene. Dia tunjukkan gambar-gambar family dia. Borak-borak macam tengok gambar macam tu kan. Ini masa saya kecil. Ini adik saya dah meninggal macam tu. Dan Clarissa, dia datang daripada belakang. Dia pergi jerut leher Marlene dengan tali. Tapi Marlene, dia cuba melawan tau. Dia pegang tali tu dengan tangan dan dia cuba tarik tali tu yang nak cekik leher dia. Masa ni lah, si Clarissa yang ada kat belakang tu, dia jerit dekat Desiree supaya datang tolong dia. Dan masa ni lah, Desiree tadi, dia datang dekat Marlene, dia tanggalkan satu-satu jari yang tengah pegang tali yang nak cekik leher dia tu. Sampaikanlah sekali, semua kedua-dua tangan Marlene ni dah terlepas daripada tali tu, dan pada masa itulah Clarissa ni cekik Marlene selama 4 ke 5 minit. Dalam masa yang sama, Marlene ni cuba juga untuk melawan tau. Tapi last kali dia dah tak berdaya dah, sampaikan dia terkencing dekat dalam seluar. Dan masa itulah si Clarissa ni cakap dengan Desiree. Dia cakap, sah, Marlene ni dah meninggal dunia. Dia confirm sangat sebab dia dah search dah dekat Google. Kata kalau cekik perempuan mengandung, nak tahu dia tu dah meninggal ataupun tak, perempuan tu akan terkencing. Dah tu diorang pergi ambil pisau daging, selimut dan juga plastik bag, plastik sampah yang hitam besar tu kan. Dan diorang belah perut Marlene, keluarkan baby, placenta, tali pusat dan diorang letakkan dalam satu baldi. Dah tu mayat Marlene tadi, diorang masukkan dalam satu plastik sampah dan buang dalam tong sampah yang ada dekat belakang rumah diorang. Tak fikir panjang juga kan. Dah plan macam, yelah cantik dah nak membunuh apa semua. Tapi macam mana dia boleh fikir nak pergi buang dekat belakang rumah dia je? Mungkin betul lah kot, dia betul mental ni. Okey, lepas dah settle mayat Marlene tadi, Clarissa terus telefon 911 dan laporkan yang anak dia dah tak bernafas. Anak dia dah biru. Okey, lepas dah kena tangkap, Clarissa dan juga Desiree ni, diorang didakwa dengan pembunuhan tahap pertama, penculikan, rungkaikan mayat dan sembunyikan kematian. Bobak pula didakwa dengan kesalahan memusnahkan bahan bukti. Tapi ketiga-tiga mereka mengaku tak bersalah. Kes ni berlaku pada tahun 2019. Jadi keputusan akhirnya tu masih lagi belum diputuskan. Dalam proses ialah perbicaraan lagi. Coffee. The end. Gila kan? Gila, serius. Kes ni memang wow. Sekali fikir, teringat pula cerita apa? Pontianak Harum Sundal Malam. Tiba kan. Ni video kes tau, bukan video seram. Tapi itulah, Pontianak Harum Sundal Malam tu kan kita boleh tengok kan yang dia belah
perut tu semata-mata untuk selamatkan anak. Cuma ini, ya Allah, macam mana dia boleh terfikir untuk bertindak kejam macam tu? Dan itu anak orang tau, tak sama dengan anak kita. Kesian, memang kesian gila. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Maaf kalau ada yang terkurang daripada saya, dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitivity setengah video. Dan sebelum tu, untuk korang yang nak dapatkan tudung macam ni, korang bolehlah pergi ke ruang description dekat bawah. Saya ada tinggalkan link Shopee dekat bawah. So, macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.